Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk kepada bentuk piawai angka bererti. Alright. So angka bererti ni adalah angka yang ada makna. Okey, itu maknanya angka bererti. Okey. So angka bererti ni sebenarnya paling kita kena tahu adalah 1 sampai 9. Okey, apa-apa nombor 1 sampai 9 itu adalah angka bererti. Okey, so bila angka bererti 1 sampai 9, apa-apa nombor yang awak jumpa tu adalah angka bererti. Cuma kita nak tahu kosong. Okey, kosong. Okey, kosong ni dia ada masa dia akan jadi bererti. Ada masa dia tak akan jadi bererti. Dia tak bererti nama ni. Okey, so kosong ni contoh kita ambil pada nombor bulat lah, nombor bulat. Kalau kosong ni dekat belakang, contoh 7,300. 7,300 kosong ni dia tak jadi angka bererti. So angka bererti ada berapa je? Ada 2 sahaja. 1, 2. Yang ni je. Kosong kat belakang tak ada. Ni bukan angka bererti. So yang ni akan dapat 2 angka bererti sahaja. Faham? Faham Okey. Contoh kalau yang kedua, kosong ni dia duduk tengah-tengah. Kosong ni dia duduk tengah-tengah. Adakah dia angka bererti? Ya, dia adalah angka bererti. Jadi berapa angka bererti? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 angka bererti. Kita nak tahu angka bererti, kita kira daripada depan. Boleh? Okey, ini adalah untuk nombor bulat. Macam mana pula nombor perpuluhan? Okey, perpuluhan pula kalau sifatnya ada dekat depan. Kalau sifatnya ada dekat depan, tu bukan nombor angka bererti. Contoh contoh cikgu bagi sifar perpuluhan sifar 132. Okey, sifar ni yang ada dekat depan, bahagian depan, ni bukan angka bererti. 2 ni bukan angka bererti. So berapa angka bererti? 1, 2, 3. So hanya 3 angka bererti. Faham? Boleh ingat? Okey. Tapi kalau dia duduk dekat belakang, contohnya 0.132 sifar. So yang ni berapa angka bererti? Yang ni memang bukanlah yang depan ni confirm bukan angka bererti. Yang belakang ni adalah angka bererti. Jadi kita kira daripada depan nombor yang ada 1, 2, 3, 4. Maknanya yang ni adalah 4 angka bererti. Boleh faham? Okey, tengok dulu, salin dulu nota yang cikgu bagi ni, dan lepas tu baru cikgu bagi tahu arahan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So pada pagi ni cikgu nak ajar berkenaan dengan bentuk piawai. Okey, kalau ikut yang sebelum ni kita belajar angka bererti. So kesinambungan daripada angka bererti adalah bentuk piawai. Jadi sebelum kita belajar apa itu bentuk piawai, kita kena tahu dulu apa tu bentuk piawai sebenarnya. Okey, so sebenarnya bentuk piawai ni ada 3 lah. Ada 3 benda yang awak kena tahu. Yang pertama sekali adalah dia mesti nombornya 1 sampai 9 sahaja. Dia tak akan jadi 1 sampai 10. Dia tak akan ada nombor 20. Tak akan ada nombor 30 ataupun 45, tak ada. 1 sampai 9 je. Dan yang kedua, cara bentuknya lebih kurang macam ni. A kali 10 kuasa N. Okey, A kali 10 kuasa N. Contoh contoh dia 3.12 kali 10 kuasa 2. Okey, ini adalah contoh. Okey, ini adalah contoh apa tu? Contoh bentuk piawai. Okey, contoh lagi 4.65 kali 10 kuasa negatif 3. Okey, kenapa dia adalah bentuk piawai? Awak tengok dekat sini. Ni nombor yang dia bagi ni 0 sampai 9 je. Ni nombor 3, 0 sampai 9. Ni pun 4 saja, bukannya 31.2, bukan. Okey, contoh contoh lagi cikgu bagi 31.2 kali 10 kuasa 2. Okey, ni bentuk piawai ataupun tak? Awak rasa ni bentuk piawai ataupun tak? Yang ini bukan bentuk piawai. Ini bentuk piawai sebab satu nombor je kat depan. Ni pun sama, satu nombor sahaja kat
kat depan. Yang ni bukan bentuk piawai. Alright, satu lagi cikgu bagi. Contohlah. Sifar perpuluhan sifar 45 kali 10 kuasa 3. Adakah ini bentuk piawai? Okey, bukan bentuk piawai. Sebab kalau bentuk piawai titik perpuluhannya dekat sini. So ini bukan bentuk piawai. So boleh faham? Okey, so kalau awak boleh faham, awak salin dulu, dah siap salin, nanti cikgu akan bagi tahu arahan yang seterusnya. So, seterusnya kita nak buat pengiraan pada bentuk piawai ni. So macam mana kita nak buat pengiraan, kita kena tahu dulu formula dia. Okey, ni formula yang cikgu cipta. Formula ni sangat senang, awak tengok je nanti. Okey, so macam ni. Cara formula ni cikgu lakarkan dekat sebelah anak panah ke depan. Okey, anak panah ke belakang. Okey, kat atas ni tolak tambah. Okay, bukan tolak negatif positif. Yang kat bawah positif negatif. Yang dekat sini pula kalau kita nak guna yang atas ni untuk kembangan sahaja, untuk kita nak kembangkan nombor. Maknanya daripada nombor indeks nak pergi kepada nombor tunggal, kepada nombor biasa. So kita akan pakai yang atas. Tapi kalau daripada nombor indeks nak pergi daripada nombor biasa nak pergi nak tukar kepada nombor indeks, yang ni kita akan pakai yang bawah, indeks. Okey, dalam bentuk piawai. Okey, ni adalah indeks. Okey, faham Alright, so contoh. Soalan pertama dia suruh tuliskan setiap nombor berikut dalam bentuk piawai. So kalau dalam bentuk piawai ni adalah dalam bentuk indeks. Okey, dalam bentuk indeks. So kalau indeks kita akan pilih yang bawah ni. Kita pilih yang ni. Yang bawah ni. Faham Okey, so contohlah cikgu bagi contoh. Okey, cikgu ambil warna merah. Alright. So contoh tuliskan setiap nombor berikut dalam bentuk piawai. So dalam bentuk piawai mesti yang dalam contohnya A kuasa N ada kali 10 kuasa N tu. Okey. So yang ni lah. Kalau kita tengok, kita mesti letak kat sini titik perpuluhannya. Titik perpuluhan kena dekat sini. So macam mana kita nak buat? Kita buat macam ni. Okey. Kita kena gerakkan titik perpuluhan daripada belakang. Kalau tak ada titik perpuluhan lah. Kalau ada titik perpuluhan, kita kena gerak daripada titik perpuluhan. So yang ni tak ada titik perpuluhan, kita gerak ni, kita tengok berapa kali dia gerak. 1, ikut bawah nombor 2, 3. So berapa kali? 3 kali. Okey, tak nampak So 8. Kita letak 8 perpuluhan 060 kali 10 kuasa berapa. Ni yang kita nak tengok, sama ada 10 kuasa 3 ataupun 10 kuasa negatif 3. So bila awak tengok, awak gerak daripada sini ke kiri kan. So tengok anak panah ke kiri, sebab kita ambil yang bawah ni. Kita ambil yang bawah, anak panah ke kiri, kita pakai tambah. So maknanya 10 kuasa positif 3 lah. 10 kuasa 3. Boleh faham? Okey. So kalau yang kedua pula, sifar populasi sifar 34. Kita pakai sama juga. Kita pakai, sebab nak guna bentuk piawai, kita pakai yang bawah. Formula yang bawah. Okey, sifar populasi sifar 34 mesti dekat sini. Titik perpuluhan mesti dekat sini. Tapi kita tak boleh mula daripada belakang sebab kita ada titik perpuluhan. So kita gerak daripada titik perpuluhan pergi ke tengah-tengah 3 ni. Okey, kita tengok ada berapa? 1, 2, 3. Okey, 3. Maknanya dia akan jadi 3 perpuluhan 4. Okey, mana jadi? Okey, kali 10 kuasa 3 kan. So sekarang kita nak tengok 3 tu positif ataupun 3 negatif.
Bila dia gerak ke mana? Ke sini, ke kanan. Ni gerak ke kanan, maknanya negatif. So, negatif 3. Boleh faham? Boleh faham. Okey, so kalau boleh faham, ini adalah caranya untuk kita nak tukarkan daripada nombor tunggal kepada bentuk piawai. Okey, salin dulu, kejap lagi cikgu akan tukar, cikgu akan ajar macam mana kita nak buat daripada bentuk piawai, nak tukar kepada nombor tunggal pula. Kita nak kembangkan dia pula. Okey, salin dulu. Okey, sekarang kita nak buat yang kedua pula. Tuliskan setiap bentuk piawai berikut dalam nombor tunggal. Maknanya kita nak kembangkan dia. Contoh yang ni lah, 3.456 kali 10/5. Kita nak jadi macam nombor ni balik. Okey, nak jadi macam nombor yang dekat atas mula. Okey, so macam mana kita nak buat jadikan dia macam nombor dekat atas mula? Kita akan pakai yang atas, K, kembangan. Okey, kita akan pakai K. Okey, kita pakai K. Macam yang tadi kita pakai I kan, yang bawah. Okey, sekarang kita pakai K. So bila kita pakai K, kembangan, kita akan tengok 3.456 10/5. Ada positif ke negatif ni? Positif. Kenapa positif? Sebab dia tak ada negatif kat sini. Okey, so kuasa 5 dekat sini positif, maknanya positif. Tengok positif ke mana arahnya? Kena ke kanan. So yang ni pun kena ke kanan lah. Berapa kali? 5 kali ikut nombor ni. 1, 2, 3. Ikut bawah nombor 4, 5. So dekat sini. Jadi macam mana tempat yang tak ada nombor ni kat sini, maknanya kita kena tambah sifar. Jadi kita akan buat 3, 4, 5, 6. Ada 2 tempat kosong tadi. 0, 0. Ini adalah nombor tunggalnya, 345,600. Okey, ini adalah bentuk tunggalnya. Kalau yang ni pula, kita tengok yang ni ada negatif 3. Negatif. Bila negatif je kita tengok yang atas. Bila kita nak kembangkan negatif, kita kena gerakkan ke kiri. So kita geraklah ke kiri 3 kali daripada titik perpuluhan. 1, 2, 3. Kita letak anak panah, letak titik kat sini. Okey. Jadi jawapannya berapa? Jawapannya sifar perpuluhan. Ada berapa tempat yang tak ada nombor ni? 1, 2. 2 tempat. So 2 tempat ni letak sifar. 1, 2. Jadi kita tulis 3, 4, 5, 6. Okey. Sifar perpuluhan sifar 3, 4, 5, 6. Ini adalah jawapannya. Okey, boleh faham? Okey, so kalau boleh faham, salinkan dulu. Dah siap salin, cikgu akan bagi tahu arahan untuk buat yang seterusnya. Okey.